Satu hadis Nabi SAW di mana ketika salah seorang daripada seorang sahabat sakit, lalu Nabi kita SAW menziarahi sahabat tersebut, dan Nabi kita pun bertanya tentang keadaan sahabat tersebut, bagaimanakah keadaan kamu? Lalu jawab, bagaimana keadaan kamu ya Harisah? Bagaimanakah keadaan kamu wahai Harisah? Lalu sahabat ini menjawab, sahabat yang bernama Harisah ini menjawab kepada Nabi SAW, asbahtu mu'minan, aku dalam keadaan mukmin, aku dalam keadaan beriman. Lalu Nabi kita SAW mengatakan kepada Harisah, sesungguhnya bagi tiap-tiap perkataan itu ada hakikatnya, ada kebenarannya. Apakah hakikat iman kamu? Lalu jawab Harisah kepada Nabi SAW, aku menahan dahaga pada waktu siangku. Pada waktu siang aku menahan dahaga. Pada waktu siang aku menahan diriku daripada minum, aku berdahaga. Aku dahaga pada waktu siang dan aku berjaga pada waktu malamku. Dan seolah-olah aku ini daripada kalangan ahli syurga yang mendapat nikmat, dan aku merasakan juga aku seolah-olah seperti ahli neraka yang sedang diazab, dan aku merasakan seolah-olah arasy Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanku. Lalu Nabi kita SAW menjawab kepada Sayyidina Harisah, Nabi kata, kamu adalah seorang hamba, ianya merupakan seorang hamba yang telah Allah terangi hatinya. Maknanya apa kata Tuan Syekh? Maknanya Harisah ini melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ia boleh melihat syurga Allah Subhanahu wa taala, melihat neraka Allah Subhanahu wa taala, melihat arasy Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah arasy Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Lalu Nabi kita SAW mengatakan kepada Harisah, arafta falzam, bila kamu dah reti, faham, tahu, maka hendaklah kamu tetap hatimu. Begitulah kata Tuan Syekh, apa sahaja yang Allah kurniakan kepada kita daripada ilmu, apa sahaja yang Allah ajarkan kepada kita, kita kena pegang sungguh-sungguh benda itu. Kita kena pegang bersungguh-sungguh dengan benda itu, kata Tuan Syekh, apa sahaja yang Allah ajarkan kepada kita. Sebab itulah kata Tuan Syekh, sebahagian daripada orang-orang soleh, mereka tak mampu memandang kepada manusia lain. Mereka tutup muka, tak boleh nak tengok orang. Sebab tak boleh tengok orang, kerana ada orang manusia yang mereka tampak, mereka kenal. Orang yang soleh ni kenal, orang ni mukmin, orang ni munafik, orang ni begini, begitu dan sebagainya. Ada sebahagian manusia yang orang soleh ni nampak, walaupun orang nampak dia manusia, tetapi orang soleh nampak dia ni muka babi, dia ni muka anjing, dia ni muka haiwan dan sebagainya. Lalu tak boleh tengok. Dan orang-orang soleh ni sanggup mereka ini berhijab seperti mana wanita berhijab, tak tengok orang, kerana Allah SWT menzahirkan hakikat manusia yang sebenar di hadapan mata mereka. Begitulah kata Tuan Syekh, roh. Apabila roh ni roh yang ambil berat, yang betul-betul jaga, jaga dengan ibadat, roh yang jaga ibadat kepada Allah SWT, roh yang jaga zikir kepada Allah SWT, roh yang ambil berat untuk ikut sunnah Nabi SAW, maka Allah akan zahirkan kepadanya hakikat yang sebenar. Sebenarnya hadis Nabi SAW, Nabi dalam satu hadis kursi, Nabi SAW menyebutkan bahawa berterusanlah hamba-Ku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadat-ibadat nawafil, dengan ibadat sunat, sehingga aku menjadi kasih kepadanya. Apabila aku kasih kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ia dapat mendengar dengan pendengaranku, ia dapat melihat dengan penglihatanku, ia dapat menyentuh, dan dengan kekuasaanku ia dapat berjalan dengan kekuasaanku dan sebagainya. Apabila ia meminta, jika ia memohon kepadaku, nescaya aku akan beri kepadanya. Sekiranya ia memohon perlindungan, nescaya aku akan melindunginya. Begitulah kata Tuan Syekh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mampu mendengar, melihat, menyentuh perkara yang tidak dapat dilihat, didengar ataupun disentuh oleh manusia yang lain.
Jadi kata Tuan Syekh, Isra' wal Mi'raj di sisi ahli tasawuf tidak terhenti hanya kepada Nabi SAW. Isra' wal Mi'raj ini kata menurut ahli tasawuf berterusan, berkekalan yang disebutkan di dalam istilah ahli tasawuf sebagai al-Mi'raj ar-Ruhi. Mi'raj ar-Ruhi. Maknanya Mi'raj ar-Ruhi ini kata Tuan Syekh dan murid, anak murid, guru dan kesemuanya, mereka ini sibuk dengan benda yang sama, sibuk dengan amalan yang sama. Apa dia? Iaitu safa'ur ruh. Mereka ini sibuk. Mereka ini hanya orang yang sibuk untuk menyucikan ruh ataupun jiwa mereka, dan badan mereka pula sibuk melakukan amal soleh. Mereka ini nampak ru'yah, nampak mimpi, nampak benda-benda Allah zahirkan kepada mereka hakikat. Allah zahirkan kepada mereka di dalam mimpi-mimpi mereka. Mereka dapat melihat benda-benda yang akan berlaku di dalam mimpi mereka dengan pandangan yang jelas. Jadi Tuan Syekh tadi menarik perhatian kita semua. Syekh Rifa'i namanya diambil daripada seorang wali Allah yang agung, nama Syekh Ar-Rifa'i, wali Allah yang agung di kota Baghdad. Dan Tuan Syekh kata beliau pernah menziarahi makam beliau di kota Baghdad dulu. Syekh Ar-Rifa'i ini, Syekh Ahmad Ar-Rifa'i ini, dia hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka ini wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini orang yang reti, yang faham, yang tahu tentang rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ahmad Ar-Rifa'i ini kata Tuan Syekh, ketika mana beliau menziarahi makam Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Ar-Rifa'i ini ketika mana ia menziarahi makam datuknya, keturunan Nabi, menziarahi datuknya makam Nabi SAW. Lalu dia pun mengadulah, dulu ni duduk jauh dengan makam Nabi SAW, duduk jauh, berjauhan jasad dengan Nabi, walaupun roh itu tak jauh, tapi jasad duduk jauh, tak mai. Tapi lah ni bila dah mai jumpa duduk di hadapan makam Nabi, maknanya jasad dan roh berada dekat dengan Nabi SAW. Lalu dia pun bernasyid ataupun sebutlah, bernasyid memuji Nabi SAW seperti mana yang Tuan Syekh sebutkan tadi, yang saya boleh tangkap. Dia kata, sewaktu aku berjauhan, aku menghantar rohku. Sewaktu berjauhan dengan Nabi SAW, aku mengutuskan rohku kepadamu. Jadi disebabkan suci bersihnya jiwa mereka ini, kata Tuan Syekh, Nabi SAW mengeluarkan tangan baginda, keluar tangan Nabi, bersalaman dengan Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, bersalaman dengan Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Nabi SAW kena tangan salam dengan Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, wali Allah yang agung pada zaman itu. Jadi kata Tuan Syekh, keramat ni, karamah ini dinukilkan kepada kita semua secara tawatir daripada satu generasi kepada satu generasi. Kalau mai Wahabi mana yang tak percaya, tak boleh tolak. Tuan Syekh kata kisah keramat ni, kisah keramat Nabi kita SAW bersalam dengan Syekh Ahmad Ar-Rifa'i daripada makam baginda Nabi SAW ini diriwayatkan secara mutawatir, kata Tuan Syekh. Wahabi mana pun tak akan boleh engkar akan karamah ini, kerana ia diriwayatkan daripada satu kelompok manusia yang ramai kepada kelompok manusia yang ramai. Jadi begitulah kata Tuan Syekh, Mi'raj arwah as-salihin. Jadi inilah yang kita perlukan daripada mengingati peristiwa Isra' wal Mi'raj, kata Tuan Syekh. Kita kena tanya diri kita, roh kita ni pergi Mi'raj ke mana? Roh kita ke semua ni Mi'raj ke mana? Roh kita ni diangkat ke mana? Roh kita ni terbang ke mana? Adakah roh kita ini terbang kepada benda-benda maksiat, dosa, benda-benda yang keji di pasar-pasar malam, di pasar-pasar, di pekan-pekan, di harta benda, duit ringgit, wanita, ahli dunia, orang yang berpangkat, kedudukan. Jadi kata Tuan Syekh, kalau roh kita itu terbang kepada benda-benda itu, maknanya roh kita ni makan benda-benda najis dan benda-benda yang kotor. Roh kita ini makan najis ataupun benda-benda yang keji. Maka dengan sebab itulah kata Tuan Syekh, kita tidak dapat merasai khusyuk di dalam salat kita.
Pasal roh kita ni tidak terbang kepada benda yang suci, yang bersih. Roh kita pergi terbang tempat-tempat kotor dan najis, maka kita tidak dapat merasai khusyuk di dalam salat. Kita tidak dapat merasai ketakwaan di dalam ibadat puasa kita. Jadi kata tuan-tuan, sebenarnya kita lah yang mati di dalam gambaran kehidupan. Kita semua ini kata tuan-tuan, sebenarnya kita ni orang yang mati di dalam gambaran kehidupan. Sedangkan mereka ini orang yang soleh ni kata Tuan Syekh, walaupun selepas kematian mereka, mereka ini hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini roh mereka duduk bersama dengan Allah, duduk dengan malaikat kata Tuan Syekh, duduk dengan malaikat. Mereka ini sentiasa hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki oleh Allah SWT. Inilah hakikat yang sebenarnya kata Tuan Syekh. Dan di dalam surah Al-Isra, Allah SWT memulakan ayat di dalam surah Al-Isra dengan sesuatu yang menakjubkan. Itu bukannya datang dengan sia-sia kata Tuan Syekh. Allah memulakan ayat tersebut dengan menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjalankan hamba-Nya. Kerana di sana kata Tuan Syekh ada rahsia akidah yang sebenar. Jadi akhir sekali Tuan Syekh mendoakan kepada kita semua agar Allah SWT mengurniakan dan kepada kita manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi alhamdulillah bagi mereka yang telah mendapatkan wirdul yaum